Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Sarah binti Zul, penuntut IPG Kampus Ipoh, akan menyampaikan kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa yang terkandung di dalam Al-Quran. Seperti yang kita ketahui, Al-Quran bukanlah buku sejarah. Al-Quran juga bukanlah buku fizik maupun buku kimia. Namun, Al-Quran adalah kitab hidayah yang mengandungi petunjuk buat mereka yang memerhati untuk kita membuka hati. Maka, kisah Khidir dan Nabi Musa yang akan saya sampaikan hari ini merupakan hidayah, petunjuk dan penenang hati daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk sama-sama kita hayati. Diriwayatkan daripada Imam Bukhari bahawa Nabi Musa telah berkhutbah di hadapan kaumnya, yakni Bani Israel. Ketika baginda sedang berkhutbah, baginda telah diajukan soalan berkaitan dengan siapakah yang paling mengetahui dalam kalangan manusia. Maka jawab Nabi Musa AS, "Akulah yang paling berkuasa dan bijaksana di antara kalian semua." Maka perbuatan itu mendatangkan celah daripada Allah. Langsung Allah mewahyukan baginda, "Ada seorang hamba di antara hamba-hambaku yang tinggal di pertemuan antara dua lautan yang lebih pandai daripadamu." Lalu Nabi Musa merayu kepada Allah, "Wahai Rabbku, bagaimana aku boleh bertemu dengannya, wahai Rabbku?" Maka dikatakan kepada Nabi Musa AS, disuruh oleh Allah untuk membawa ikan dalam keranjang. Nanti apabila kamu kehilangan ikan tu, maka itulah petunjuknya. Lantaran itu, berangkatlah Nabi Musa sambil membawa keranjang seperti yang telah diperintahkan oleh Allah, sambil membawa seorang teman. Beliau juga telah berjanji di dalam hati bahawa baginda tidak akan kembali sekalipun sebelum sampai ke tempat yang dituju, meskipun terpaksa mengharungi perjalanan yang berliku yang memakan masa bertahun lamanya. Hal ini telah dirakamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Kahfi yang bermaksud, "Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada muridnya, Aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan antara dua lautan, atau aku akan berjalan walaupun sampai bertahun-tahun." Surah Al-Kahfi ayat ke-60. Setelah baginda Nabi Musa AS dan sahabatnya menempuh perjalanan yang amat jauh, tanpa disedari mereka telah sampai ke satu daerah yang dikatakan pertemuan di antara dua lautan. Disebabkan keletihan yang teramat, baginda dan sahabatnya telah tertidur, dan takdir Allah Subhanahu Wa Taala, ikan yang dibawa mereka terus melompat masuk semula ke dalam lautan. Satu-satunya orang yang menyaksikan kejadian tersebut hanyalah sahabat Nabi Musa. Namun, atas takdir Allah Subhanahu Wa Taala, ingatannya telah ditarik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu sahabat baginda terlupa untuk menceritakan kepada Nabi Musa mengenai kejadian tersebut. Ikan tersebut telah meluncur laju masuk ke dalam lautan dengan cara yang amat ajaib sekali. Setelah Nabi Musa bangun daripada tidurnya, ia memerintahkan pemuda itu untuk bersiap-siap melanjutkan perjalanan mereka kembali. Perjalanan mereka berlangsung lamanya sehinggalah ia berhenti dan meminta makanan daripada sahabatnya itu. Ketika itu barulah sahabat Nabi Musa teringat kembali mengenai kejadian tersebut, lalu menceritakan kepada baginda perihal kejadian yang berlaku. Oleh itu, Nabi Musa mengambil keputusan untuk berpatah kembali ke tempat mereka berehat sebentar tadi di atas batu tadi. Hal ini kerana baginda telah mengetahui bahawa di tempat hilangnya ikan itulah beliau akan menemui guru yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah baginda tiba di tempat tersebut, bertemulah baginda dengan gurunya sebagaimana yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, kisah selanjutnya akan saya
menceritakan mengenai peristiwa penting antara Nabi Musa dengan Nabi Khidir sehingga memaksa mereka berdua berpisah antara satu sama lain. Peristiwa tersebut telah dirakamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Kahfi ayat 65 hinggalah ayat ke-82. Peristiwa tersebut ialah membocorkan perahu, membunuh anak serta memperbaiki tembok rumah. Peristiwa tersebut mengandungi beberapa hikmah yang tersendiri. Seperti yang pertama, dibocorkan perahu. Dibocorkan perahu adalah kerana hendak menyelamatkan perahu tersebut daripada Raja Zalim yang suka merampas perahu-perahu yang baik dan sempurna keadaannya. Yang kedua, dibunuh anak itu. Dibunuh anak itu kerana anak itu pada suatu hari akan membesar dan menyesatkan kedua ibu bapanya. Yang ketiga, dibina sebelah dinding. Dibina sebelah dinding kerana di situ terdapatnya harta anak yatim yang tinggal di negeri tersebut. Dibina semula dinding untuk melindungi harta mereka agar nanti kala dewasa mereka mudah untuk mendapatkan harta mereka kembali. Jadi, metod pendidikan yang dipakai oleh Nabi Khidir dalam mendidik Nabi Musa yang pertama adalah contoh tauladan. Pendekatan ini adalah cara yang dilihat amat berkesan dan paling banyak manfaatnya dalam memastikan pembentukan peribadi pelajar. Sekiranya pendidik merupakan orang yang benar lagi baik budi pekertinya, maka benar dan baiklah hasil didikan pelajar tersebut. Dan sekiranya pendidik tersebut merupakan orang yang khianat, maka pelajar tersebut akan menjadi orang yang khianat. Namun begitu, kebijaksanaan baginda ialah baginda terlebih dahulu bertanyakan kepada muridnya mengenai tujuan kedatangan sebelum berlangsungnya pemusafiran antara kedua Nabi Allah iaitu Nabi Khidir dan Nabi Musa. Ketika berlangsungnya perjalanan tersebut, baginda Nabi Khidir telah memberi amaran dan teguran dengan tenang bahawa muridnya ini tidak akan dapat bersabar dengan sebarang tindakan yang dilalui olehnya nanti. Daripada peristiwa tersebut, melalui konteks pendidikan, kita dapat meneliti bahawa metod pendidikan pengajaran digunakan oleh Nabi Khidir ialah tunjuk ajar dan contoh tauladan. Sesuatu yang amat penting ketika proses PDP sedang berlangsung. Walaupun dalam hal ini, peristiwa yang berlaku merupakan sebuah peristiwa yang luar biasa akal kewarasan kita. Akan tetapi, Nabi Musa telah melanggar arahan sehingga beliau bertanya-tanya, tetapi Nabi Khidir berkali-kali memberikan teguran kepada Nabi Musa atas kesalahan muridnya itu. Beliau tidak memarahi Nabi Musa akan tindakan Nabi Musa tersebut, melainkan menegurnya dengan lemah lembut dan ikhlas sekali. Tindakan inilah yang menyedarkan Nabi Musa AS dan lantas mengubah diri baginda akan supaya lebih berhati-hati dan menyedari akan kesalahan baginda tersebut. Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, dia Khidir berkata, bukankah aku telah berkata, sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sabar bersamaku. Surah Al-Kahfi ayat ke-60. Daripada peristiwa ini, dapatlah kita telitikan di dalam konteks pendidikan bahawa proses menuntut ilmu memerlukan masa yang amat panjang dan berlaku secara sistematik dan beransur-ansur. Apatah lagi, ilmu tersebut adalah ilmu yang baru, memerlukan kepada penguasaan masa yang lama. Dalam peristiwa ini, Nabi Khidir telah memberikan beberapa piawaian tertentu kepada Nabi Musa, iaitu peraturan pertama, supaya tidak bertanyakan soalan melainkan setelah tiba untuk masanya untuk menaikkan soalan. Selain itu, namun Nabi Musa telah melanggar perjanjian tersebut beberapa kali. Seterusnya, Nabi Musa kerap menanyakan soalan kepada Nabi Khidir mengenai pelajaran yang belum berhak dipelajarinya, walaupun telah diingatkan di peringkat awal sebelum perjalanan bermula. Oleh itu, Nabi Khidir amat tenang dengan sifat muridnya yang kurang bersabar itu. Oleh itu, Nabi Khidir tidak tergesa-gesa dalam menghukumi sesuatu.
Dalam hal ini, kita dapat lihat bahawa Nabi Khidir sebagai seorang pendidik setelah beransur-ansur memberikan tunjuk ajar yang baik kepada Nabi Musa AS supaya sesi seterusnya berlangsung dengan lancar dan baik. Kesimpulannya, sebagai seorang pendidik dan pengajar, seharusnya proses menuntut ilmu memerlukan masa yang secukupnya dan tidak dilakukan secara tergesa-gesa. Apatah lagi, ilmu tersebut adalah ilmu yang disampaikan adalah ilmu yang baru dan memerlukan masa yang lama untuk pelajar menguasainya. Seiring dengan matlamat pembangunan yang mampan yang mempunyai tujuan untuk menyediakan kanak-kanak pelbagai lapisan, pelbagai bangsa dan pelbagai gender dan golongan muda akses yang berkualiti dan mudah kepada pendidikan serta peluang pembelajaran yang lain, pengajaran secara beransur-ansur dan tidak terlalu kejarkan silibus adalah yang terbaik hasilnya sejajar dengan komponen utama dalam matlamat pembangunan yang mampan yang mengetengahkan mengenai pelajar mampu memperoleh pengetahuan dan kemahiran yang berharga dalam persekitaran pembelajaran yang kondusif serta tidak terkejar-kejar. Seterusnya, metod pendidikan yang kedua yang ingin saya ketengahkan adalah interaksi dua hala. Interaksi pada dasarnya, pendidikan alaf baru mengkehendaki pendidik dan pelajar untuk berinteraksi antara satu sama lain. Setiap proses interaksi yang terjadi berdasarkan situasi bukanlah tertumpu pada satu pihak sahaja. Menurut kajian yang dilakukan oleh Zawawi Ahmad, interaksi yang terhasil antara pendidik dan pelajar mampu menarik perhatian dan minat pelajar terhadap isu pendidikan yang sedang diperbincangkan. Sebagaimana peristiwa yang berlaku antara Nabi Khidir dan Nabi Musa. Sebelum berlakunya pemusafiran, terlebih dahulu telah berlakunya sesi interaksi dan sesi soal jawab antara mereka berdua. Namun, dengan kewibawaan dan sifat lemah lembut Nabi Khidir mengingatkan setiap masa kepada Nabi Musa supaya untuk mengikuti piawaian yang telah ditetapkan. Namun, baginda Nabi Musa tetap mengajukan soalan untuk meyakinkan diri baginda. Di sepanjang perjalanan tersebut, baginda Nabi Musa AS telah ingkar kepada janjinya, yakni beliau kerap mengajukan soalan kepada Nabi Khidir disebabkan tindakan yang diambil oleh baginda Nabi Khidir AS adalah di luar kefahaman manusia. Rentetan daripada peristiwa ini dapatlah kita simpulkan bahawa interaksi dua hala antara Nabi Khidir dan Nabi Musa memudahkan urusan antara keduanya seperti penerangan mengenai pantang larang dan tegahan ketika sebelum pemusafiran berlaku. Di samping itu, persoalan yang ditanya oleh Nabi Musa kepada gurunya bertujuan untuk merungkaikan segala tanda tanya yang tidak mampu ditafsirkan oleh ilmu yang dimiliki oleh Nabi Musa. Inilah salah satu tanda kelebihan Nabi Khidir yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga menyebabkan Nabi Musa berasa rendah diri dan mula memuhasabahkan dirinya. Di dalam konteks pendidikan pembangunan yang mampan, interaksi dua hala amatlah digalakkan bagi memastikan pelajar faham sepenuhnya mengenai pengajaran dan pembelajaran yang disampaikan. Apabila mereka faham mengenai insiden ilmu yang disampaikan, maka terhasillah pembelajaran yang berkualiti seiring dengan matlamat pembangunan lestari yang ingin pelajar mendapatkan akses pendidikan berkualiti pada masa kini. Sebagai penutupnya, Musa telah tiada, Khidir telah tiada. Namun, kisah itu disemadikan abadi di dalam Al-Quran sehingga ke hari ini. Hakikatnya, kisah itu untuk sama-sama kita teladani dan kita telusuri pada hari ini supaya kita mendapat hikmah daripada peristiwa tersebut. Sebagai seorang pendidik, memanusiakan manusia bukanlah satu usaha yang mudah. Namun, dengan ilmu dan hikmah yang telah diturunkan oleh Allah melalui Al-Quran, dapatlah kita sama-sama menghayati hikmah daripada kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa
sebagai seorang pendidik. Demikianlah tadi kisah yang saya penceritakan. Dengan ini, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.